Okey. Jadi insyaAllah kita mulakan. Soalan yang pertama, boleh kita mula terus soalan yang pertama? Okey, silakan. Baik, soalan yang pertama. Uh, sebelum perubahan kerajaan ni berlaku, saudara Ustaz Abu Hafiz bersama dengan saudara Muzamil cuba untuk membentuk gandingan baru bagi menggantikan kepimpinan armada yang sedia ada dipimpin oleh Syed Saddiq. Jadi pertimbangan pada ketika itu, saya kira sebelum tarikh 8 Februari, Ustaz dan juga saudara Muzamil ketika itu berhadapan dengan tentangan yang sangat sengit, berdepan dengan kritikan, berdepan dengan tuduhan dan tuhmahan yang bermacam-macam, yang ramai orang percaya ia datang daripada kelompok yang lagi satu. Soalan yang saya nak tanyakan, pada ketika itu, ketika ambil keputusan untuk mencabar kepimpinan Syed Saddiq dalam Pemuda Armada, apa masalah yang berlaku? Apakah di sana terdapat salah laku, salah atur, salah tadbir, salah matlamat ataupun lari daripada matlamat asal? Jadi soalan saya, apa yang berbeza dahulu dengan sekarang yang menyebabkan Ustaz berubah sokongan terhadap kepimpinan armada? Baik. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Soalan yang baik. Apa yang saya ingin jelaskan berdasarkan soalan yang diberikan itu ada sekurang-kurangnya ada 2 poin. Yang pertama, ketika itu kita dapat melihat bagaimana pengukuhan terhadap jati diri Parti Bersatu itu. Sekiranya kita lihat di dalam asas penubuhan Parti Bersatu itu sekurang-kurangnya mempunyai sekitar dalam 13 daripada tujuan dan matlamatnya. Antaranya adalah mengangkat yang pertama adalah menegakkan Islam sebagai agama persekutuan dan juga nilai-nilai kemelayuan di situ. Di peringkat itu saya kira setelah sungguh pun saya telah pun bergerak pergi menyokong dan mendukung untuk kekal bersatu untuk bersama dengan kepimpinan yang berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, yang bermaksud daripada sisi Pemuda Armada itu adalah bersama dengan Syed Saddiq. Mereka juga akui ada kelemahan yang dikritik semasa saya bersama dengan angkatan baru dahulu, iaitu bersama saya saudara Muzamil. Kelemahan ketika itu yang sememangnya diakui oleh saudara Syed Saddiq sendiri, bagaimana untuk turun ke bawah dengan lebih mesra dengan ahli-ahli akar umbi iaitu pemuda, iaitu armada, dan juga untuk memberikan penekanan yang lebih. Tatkala dalam 22 bulan itu mungkin ada kekurangan daripada segi meletakkan nilai-nilai Islam, pengamalannya, bukan sahaja kepada armada hakikatnya, tetapi kepada Parti Bersatu itu secara keseluruhan. Jadi pengukuhan, penambahbaikan, pemerkasaan armada itu gagal untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin, gagal dimanfaatkan sebaik mungkin ketika itu, menyebabkan saya mengambil satu pendirian untuk mencabar status quo. Namun perubahan yang berlaku pada ketika ini bukanlah kerana mengiyakan dan menghalalkan kelemahan yang lama, tetapi persimpangan yang besar untuk yang kami namakan sebagai untuk bersama dengan pengkhianatan ataupun bersama untuk mengekalkan janji berjuang bersama dengan Pakatan Harapan pada ketika ini. Jadi kalau saya boleh ringkaskan, bersatu kepimpinan Syed Saddiq ada kelemahan yang ketara dan ada kekurangan. Jadi dengan kekurangan dan kelemahan itu kerana terdapat kelemahan dan kekurangan yang lebih besar pada ketika ini, iaitu gandingan baru yang telah pun dibatalkan. Jadi kalau boleh saya rumuskan, situasi Ustaz sekarang adalah yang terbaik di kalangan dua kekurangan, bukan yang baik bertemu dengan yang buruk. Kalau boleh saya ringkaskan, itu situasi yang berlaku dalam kepimpinan Pemuda Bersatu. Saya nak panjangkan sedikit sebenarnya. Kes terbaru yang melibatkan asalnya berdasarkan daripada laporan polis yang dibuat oleh Ketua Armada Syed Saddiq tentang kehilangan 200,000. Kemudian siasatan SPRM menemui 600,000 di rumah dua exco Armada dan juga satu lagi exco Armada yang tetapi isu ini ditengahkan tindakan ataupun gambaran awal yang diberikan oleh Tun Hafiz sendiri adalah cuba untuk dismiss, cuba untuk menggambarkan bahawa ini adalah tuduhan dan juga serangan terpilih ke atas exco Armada Bersatu. So soalan saya, apakah dahulu lagi telah ada cakap-cakap tentang isu yang saya sebutkan sebentar tadi
tentang masalah keuangan, tentang masalah menyalahgunakan wang Parti Bersatu. Apakah isu itu telah ada? Ataupun isu ini adalah fitnah semata-mata, ataupun Ustaz Abu Hafiz pun tak tahu sama ada betul ataupun salah. Isu kehilangan ratus ribu ini yang dirampas daripada rumah Exco Pemuda Bersatu. Okey, pertama saya kekal untuk menyatakan bahawa mana-mana pihak walaupun datang daripada armada ataupun Bersatu itu sendiri bebas untuk dilakukan siasatan sekiranya ada laporan dan sekiranya mempunyai sebarang merit untuk didakwa dan sekiranya ia didapati oleh mahkamah maka perlulah untuk dihukum siapa pun mereka. Itu satu pertama. Yang kedua adalah saya bukan dalam kepimpinan yang kita panggil sebagai G5, iaitu ketua, timbalan ketua, bendahari, penerangan dan juga situsaha. Maka keputusan-keputusan bersifat bersifat teknikal begini selalunya ianya mungkin tidak, bukan saja mungkin, ianya tidak dibuat di peringkat exco armada itu sendiri. Berapa yang perlu dikeluarkan, bagaimana proses. Secara jujur saya tidak mengikuti proses itu dan tidak dimaklumkan dan tidak mempunyai apa-apa sebarang maklumat tentangnya. Adapun daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Penerangan Armada Nasional menyebutkan bahawa ia adalah sebuah jumlah yang kita katakan memang armada mempunyai jumlah yang besar melalui fundraising. Pada November 2019 kita dapat mengumpulkan sekitar lebih daripada 5 juta ringgit dan mengikuti keadaan PKP tidak dibuka bank dan sebagainya, mungkin mereka terpaksa untuk keluarkan dengan melakukan unjuran untuk bantuan PKP untuk Ramadan, Syawal dan seterusnya. Secara detail saya kira saya tidak mempunyai maklumat itu secara sahih dan tidak juga terlibat di dalam memproses pengeluaran duit itu, pembuatan keputusan dan yang lain-lain. Namun apa yang saya ingin tegaskan, sekiranya kes itu ataupun ada merit untuk didakwa dan dihukum, maka ianya terbuka kepada rule of law. Jadi okey, saya suka dengan jawapan ini, cuma jawapan ini menunjukkan bahawa Ustaz tak tahu sama ada dakwaan itu benar ataupun dakwaan itu tidak benar dan Ustaz tidak berada di dalam posisi untuk mempertahankan ataupun untuk mengkritik pendakwaan dan juga siasatan yang dilakukan oleh SPRM. Jadi itu kira pertengahan yang boleh menyelamatkan diri memandangkan Ustaz tidak berada di dalam sistem ataupun di dalam kumpulan yang terlibat dalam proses itu. Jadi sebab ramai yang nak tanya tentang 600,000 yang dibabitkan dengan armada. Jadi saya nak balik kepada isu yang lebih besar. Isu yang menjadi polemik besar politik negara kita beberapa bulan kebelakangan ini. Kejatuhan kerajaan PH. Baik, setelah 6 orang ahli parlimen PKR meninggalkan PKR dan juga majoriti ahli parlimen Bersatu meninggalkan Pakatan Harapan. Sebelum soalan saya nak melemparkan satu tanggapan dahulu. Apakah Ustaz bersetuju dengan saya kalau saya katakan bahawa kejatuhan PN bukan sebab tebuk atap, bukan sebab curi kerajaan, tetapi disebabkan komunikasi yang sangat lemah di antara kepimpinan Pakatan Harapan. 25 Februari Pakatan Harapan kata kami nak Tun menjadi Perdana Menteri. Tapi malam 25 Februari Tun tak datang meeting, mereka tukar katakan kami nak Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Setelah semua orang pergi ke istana berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, tanggal 29 Februari pula tukar pula. Kami keseluruhan PH memilih Tun untuk di Perdana Menteri. Ini isu yang sangat mudah, sangat ringkas. Kalau selesai daripada awal, kami nak Tun ataupun kami nak Anwar, selesai masalah. Jadi setuju ataupun tidak, kalau saya katakan kepada Ustaz, sebab utama kejatuhan kerajaan PH adalah komunikasi sama kepimpinan tertinggi yang sangat lemah. Mengasahkan orang lain, itu sebab utama. Kalau bermula daripada 23 dan ke atas, saya boleh katakan itu antara salah satu dari itu adalah sebab utama komunikasi yang gagal di antara parti-parti dalam Pakatan Harapan. Saya boleh setuju perkara itu. Okey, itu bagus. Cuma saya melihat bahawa ini satu perkara yang perlu dibetulkan. Kenapa perlu mengulang-ulang cakap bahawa ini kesalahan tebuk atap, ini kesalahan UMNO dan PAS? Saya rasa UMNO dan PAS tidak terlibat secara langsung.
Kalau ada pun secara tidak langsung. Tetapi sebenarnya yang perlu dipersalahkan di sini adalah PH sendiri. PH ada kunci untuk memenangi kepimpinan pada ketika itu, terutamanya sebelum pergi berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu, sebelum menghadap Yang di-Pertuan Agong di istana, UMNO dan PAS telah menarik balik sokongan kepada Tun. Bersama mereka membunuh. Tapi mereka sendiri sangat, saya ingin menyimpulkan soal yang sama boleh setuju dengan saya terlepas tarikh 24 Februari. Sehingga ke saat ini, kejatuhan PH adalah disebabkan kegagalan komunikasi PH. Itulah utama. Saya kira salah satu daripadanya adalah kegagalan komunikasi benar. Tetapi untuk menyatakan tidak ada langsung faktor tebuk atap, pengkhianatan, perbincangan dalaman sejak berbulan-bulan sebelum daripada itu juga tidak tepat. Ia adalah satu rangkuman beberapa langkah selain daripada memanfaatkan kelemahan komunikasi itu. Saya menyatakan bahawa wujudnya perencanaan lebih awal daripada itu berbulan-bulan sehingga kepada setahun sebelum daripada itu. Okey, jawapan yang sangat baik. Saya nak pergi kepada isu seterusnya yang berdekatan. Nanti kita akan balik semula kepada isu pengkhianatan yang Ustaz Abu Hafiz katakan pengkhianatan. Soalan saya yang seterusnya. Apa pandangan Ustaz kalau saya katakan sebenarnya Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengkhianati PH dan beliau sendiri merupakan watak utama menjatuhnya kerajaan PH. Sebelum saya pergi kepada fakta tambahan. Saya kira tidak berapa tepat disebabkan melihat kepada perjalanan daripada meeting 20 Jumaat itu 21, 22 Sabtu, 23 hari Ahad, ia adalah satu rangkaian cerita yang tidak boleh terpisahkan. Ia bukan semudah untuk memisahkan hanya melihat kepada peletakan jawatan ketika itu. Kalau kita lihat sebagai seorang yang demokrat, okey, kita kena ingat bahawa beliau bukanlah seorang malaikat, bukan juga Tuhan. Beliau akan buat kesilapan. Dalam langkah ini untuk menyatakan beliau 100% betul pun tidak tepat, 100% salah pun tidak tepat. Namun apabila langkah itu dibuat pada pagi meeting Majlis Pimpinan Tertinggi beberapa jam dan memutuskan kepada beliau untuk menentukan hala tuju dan juga nasib bersatu dalam Pakatan Harapan, dan kemudian kita akan lihat habis sahaja meeting tersebut, pimpinan-pimpinan Perikatan Nasional yang ada pada hari ini datang ke rumah beliau dan memberikan syarat, dan jelas saya tidak pasti mungkin ia boleh diambil kira audio yang leak pada malam semalam, bagaimana ayat yang digambarkan oleh penutur yang dikatakan mirip suaranya dengan Tan Sri Mahyudin Yassin, bahawa dengan dimasukkan dengan nama Agong tidak perlu untuk Tun meletakkan jawatan dan sebagainya itu, mungkin pada ketika itu dengan meneruskan jawatan, memegang jawatan tersebut, ia seakan-akan dilihat menjadi watak yang terlibat di dalam scheme of things ataupun dalam perencanaan itu. Untuk katakan keputusan itu dianggap sebagai, meletakkan jawatan itu dianggap sebagai tepat, saya tidak ada jawapannya 100% betul ataupun salah. Namun bolehkah ianya membawa kepada keruntuhan Pakatan Harapan? Ia serba sedikit telah menyumbang kepada kejatuhan Pakatan Harapan sebagai kerajaan. Baik, saya nak bawakan, saya tak kisahlah letak jawatan ataupun tidak. Cuma ada dua perkara yang saya nak tunjukkan kepada Ustaz. Yang pertama, Tun meletak jawatan tanpa sebarang perbincangan dengan mana-mana pemimpin tertinggi PH ataupun Majlis Presiden PH. Tanpa sebarang perbincangan, beliau memilih untuk meletak jawatan. Dan yang kedua, sehari selepas itu, pada tanggal 24 Februari, apa yang berlaku adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Wan Azizah, Mat Sabu dan juga Lim Kek Siang, mereka menjadi seperti budak-budak. Mereka pergi ke pejabat Perdana Menteri, saya percaya mesti ada panggilan telefon yang tidak dijawab dan sebagainya. Pergi ke pejabat Perdana Menteri, Tun tidak ada di pejabat Perdana Menteri. Pergi ke rumah Perdana Menteri, mereka terpaksa tunggu di luar rumah. Dalam gambar yang tersebar, kita ramai lihat gambar itu. Datuk Seri Wan Azizah tengah duduk dan yang berdiri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Mat Sabu dan Lim Guan Eng, mereka berdiri di hadapan rumah Tun menanti untuk berjumpa dengan beliau untuk berbincang. Pada pandangan Ustaz, apakah ini reaksi seorang yang
sangat mempertahankan kerajaan PH ataupun beliau sendiri sebenarnya telah mengkhianati Majlis Presiden PH? Saya tidak tahu keadaan sebenar di situ, mengapa mereka tunggu, adakah Tun sedang melakukan perbincangan yang lain ataupun tidak. Cuma keadaan itu boleh diperbaiki. Komunikasi, cara berinteraksi antara satu parti dengan yang lain, saya sendiri memberikan reaksi dan juga pandangan khususnya kepada orang yang sangat responsif dan sangat mendengar pandangan anak-anak muda seperti Datuk Seri Mukhris Mahathir. Beliau menyatakan beliau bersetuju banyak urusan komunikasi itu perlu diperbaiki antara rakan-rakan di dalam Pakatan Harapan, dan suasana itu saya kira kita dah selesai tentang komunikasi. Sekarang kita bercerita tentang reaksi Tun itu sendiri. So saya melihat bahawa di sini reaksi Tun tidak menunjukkan semangat PH, tetapi beliau membuat keputusan sendiri dan beliau membuatkan pemimpin-pemimpin PH tertunggu-tunggu. Jadi atas reaksi itu, saya tak nampak di mana menunjukkan sifat kesetiakawanan beliau bersama dengan pimpinan Majlis Presiden PH. Saya percaya itu adalah kerana komunikasi juga, kerana bagaimana memahami berlaku di antara itu, merasakan ketidakjujuran di antara kesangkaan, ketidakjujuran antara satu sama lain. Dan itulah yang perlu untuk diperbaiki, dan waktu ketika itu ada dipamerkan kepada umum, adakah itu memberikan satu mesej yang positif? Saya anggap ia gagal memberikan imej yang positif kepada publik apabila melihat kepada keadaan tersebut. Baik, saya nak mendapatkan satu kepastian sebelum kita beralih. Jadi pada ketika itu, pada ketika kejatuhan kerajaan PH, apakah Tun bersama dengan PH, apakah Tun bersama dengan PM belum wujud ketika itu, ataupun Tun beliau bersendiri? Pada pandangan Ustaz, beliau mahu untuk bersama dengan PH dan beliau tidak mahu bersama dengan Perikatan Nasional, dan itulah pendirian sampai kepada hari ini. Baik, fakta, di atas fakta itu, soalan seterusnya, pada tanggal 27 Februari, 27 Februari, Datuk Seri Anwar Ibrahim schedule melakukan untuk berjumpa dengan media dan menceritakan perkembangan semasa. Tapi itu telah disailang, telah dipotong oleh Tun yang secara tiba-tiba melakukan kenyataan media pada jam 5 petang, menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa untuk mengubah. Itu tak penting. Yang lebih penting daripada itu, intipati ucapan Tun, Dr. Mahathir, pada tanggal 27 Februari. Pertama, kata beliau, semua pihak menyokong beliau sekarang. Jadi beliau tak tahu nak pilih yang mana satu. Yang kedua, kata beliau, disebabkan itu, maka beliau menerima kalau semua orang bersetuju untuk memilih beliau sekali lagi sebagai Perdana Menteri, tanpa parti pembangkang, tanpa parti kerajaan Tun Mahathir. Beliau tak bersetuju menerima UMNO sebagai parti, tapi beliau menerima untuk dilantik sebagai Perdana Menteri, the only person heading the government di Malaysia without opposition. Pendirian itu dicadangkan oleh Tun, membelakangkan PH, membelakangkan parti kerajaan, membelakangkan parti pembangkang, memilih untuk menjadi pemimpin tertinggi. Ustaz boleh gabungkan situasi ini dengan apa yang Ustaz sebutkan sebentar tadi bahawa Tun nak bersama PH? Keadaan ketika itu yang saya sendiri lihat dan juga alami adalah bagaimana pada setiap jam, pada setiap hari berlakunya yang kita boleh katakan sebagai host trading. Pada host trading, iaitu yang ini dibawa ke belah kanan, dibawa ke Pakatan Harapan, dibawa kepada Perikatan Nasional. Adakah tindakan itu tindakan yang membawa kepada semangat Pakatan Harapan? Itu tidak menggambarkan kebersamaan antara bersama dengan Pakatan Harapan. Ya, saya setuju. Maka solusi yang ada ketika itu adalah apa yang dilihat sebagai praktikal adalah begitu, bagi menenangkan keadaan dalam suasana menghadapi COVID-19, tetapi itu dilihat nampaknya tidak kunjung selesai juga, dan akhirnya ianya bergerak selepas daripada itu bagaimana Tun kembali reconcile di Yayasan Bukhari bersama dengan pimpinan Pakatan Harapan. Okey, jadi kalau boleh saya ringkaskan, pada ketika itu Tun memilih untuk menjadi Perdana Menteri, membelakangkan Pakatan Harapan. Kemudian beliau berubah untuk bersama dengan kepimpinan Pakatan Harapan. Kalau boleh saya simpulkan, pada pandangan Ustaz itu yang berlaku. Kerana solusi ketika itu tidak menjadi.
kerana solusi tidak menjadi. Jadi saya boleh ringkaskan di sini, situasi pada tanggal 24, 25, 26, 27, saya melihat bahawa tidak ada kejujuran di pihak Tun Dr. Mahathir sendiri, tetapi mungkin itu boleh dimaafkan kerana pemimpin tertinggi Pakatan Harapan boleh menerima beliau selepas itu. Sedangkan sebelum disalahkan sesiapa, banyak tindakan Tun pada ketika itu yang menimbulkan tanda soal. Saya nak pergi kepada soalan seterusnya tentang lompat parti. Sebab perubahan kerajaan ini bermula daripada lompat parti. Baik. Pertama sekali, okey, sebelum saya melanjutkan tentang lompat parti, kalau boleh Ustaz katakan pandangan pemimpin yang menerima lakukan lompat parti memimpin kerajaan ataupun menguatkan kerajaan ataupun untuk menguatkan pembangkang, apa pandangan Ustaz tentang orang yang lompat parti di kalangan wakil rakyat? Secara umum, sama ada ianya memberikan pengukuhan kepada mana-mana pihak sekalipun, menjual yang kita panggil sebagai menjual mandat rakyat yang memilih seorang ahli Dewan Rakyat ataupun ahli Dewan Undangan Negeri berdasarkan secara umumnya dalam sistem kita itu sangat parti politik sangat memainkan peranannya, yang itu adalah secara umum adalah satu pengkhianatan terhadap mandat rakyat yang memberikan kepada dia. Sebab itu saya nak balik betul-betul kepada soalan tadi, betul-betul attach kepada soalan, itu mengkhianati mandat rakyat. Apa pandangan Ustaz tentang pemimpin yang menerima tindakan ini? Apakah mereka boleh diterima sebagai pemimpin tertinggi ataupun mereka mesti ditolak? Secara umum saya boleh kata perkara itu perlu dielakkan dan ditolak itu adalah lebih mendekati dengan jawapan itu. Jadi artinya, okey, sekarang kita nak tatbik ataupun kita nak realisasikan apa yang Ustaz sebutkan. Pertama sekali, saya melihat kalau kita boleh ke belakang sekejap, pada peristiwa 16 September 2008 di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim menggerakkan percubaan untuk mendapatkan sokongan ahli politik BN pada ketika itu, menyokong beliau untuk menjadi Perdana Menteri. Ucapan di hadapan ramai orang di Stadium Kelana Jaya, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau bersama dengan Datuk Seri Hadi Awang dan juga Lim Kit Siang menulis surat kepada Tun Abdullah pada ketika itu, bagi kami kerajaan kerana kami ada nombor. Dan saya tak jumpa mana-mana kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menunjukkan bahawa beliau telah bertaubat daripada kenyataan itu. Tak jumpa. Walaupun Karpal Singh sekitar Februari 2009 selepas kejatuhan kerajaan Perak meminta beliau, Lim Kit Siang dan Puan In untuk orang berubat atas isu ini. Itu tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tidak menarik balik pendirian beliau bahawa lompat parti untuk membina kerajaan okey dan diterima. Seterusnya, pada 8 Disember 2008, apa ditanya bila tu nak datangkan undang-undang, bentangkan undang-undang untuk menghalang orang lompat parti. Pada ketika itu jawapan Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah kita berpegang dengan demokrasi. Demokrasi membenarkan kata ini melompat, beliau menggunakan perkataan kata. Jadi kita menerima sistem demokrasi itu dan gambaran yang beliau tunjukkan pada ketika itu adalah kami okey. Kami tak ada masalah, kami boleh menerima kata-kata yang lompat untuk bersatu. So, Seri menerima perbuatan itu, menerima perbuatan itu, Datuk Seri Hadi Awang menerima perbuatan itu, Lim Kit Siang menerima perbuatan itu, UMNO menerima perbuatan itu ketika menjatuhkan kerajaan Perak. Kalau kita berpegang dengan prinsip yang Ustaz sebutkan tadi, pemimpin yang menerima lompat parti perlu ditolak. Saya ada dua soalan. Satu, apakah ada bukti bahawa mereka semua telah bertaubat daripada kenyataan itu? Kedua, sama ada Ustaz bersedia untuk menyatakan bahawa mereka ini semua perlu ditolak atas perganda. Okey. Menjawab soalan yang pertama, iaitu berkaitan dengan adakah bukti mereka bertaubat. Okey. Alhamdulillah pada setakat ini keseluruhan usaha-usaha yang mereka ingin lakukan, mereka tidak berjaya dan tidak lakukan. Dan untuk rekod, even sekalipun pada 16 September pada tahun, saya lupa pada tahun bila, saya tidak pernah menyokong dan sampai kepada hari ini kalau ianya dilakukan oleh Datuk Seri Anwar sekalipun, itu adalah sebuah satu tindakan yang sama sekali tidak boleh saya terima. Dan saya mencadangkan untuk selepas daripada insya-Allah sekiranya berlakunya penubuhan dengan izin Allah Ta'ala, kerajaan Pakatan Harapan sekali lagi mengambil kembali mandat rakyat, perlu untuk diperkenalkan akta lompat parti. Namun
pada pandangan saya setakat ini secara belum masak lagi perbincangan itu adalah bagi mereka yang melompat itu boleh untuk bertanding semula, tidak perlu kepada setahun satu penggal ataupun 5 tahun selepas daripada peletakan jawatan tersebut, supaya dapat menguji sama ada beliau itu dipilih disebabkan peribadi, watak individu ataupun disebabkan oleh parti. Baik, merujuk kepada soalan yang kedua, iaitu adakah perlu untuk ditolak? Sama sekali ketika ini saya menyatakan bahawa pendirian saya bahawa amalan itu tidak boleh untuk diteruskan kerana akan merosakkan demokrasi. Dan watak itu sendiri sekiranya ia perlu untuk ditolak, ia kembali sama ada ditolak di dalam parti ataupun yang kedua ditolak di dalam pilihan raya untuk menjadi ahli parlimen ataupun pimpinan di dalam kepartian. Secara umum, kalau untuk memilih sama ada ditolak ataupun tidak, saya memilih untuk menjawab lebih selesa untuk menyatakan bahawa mereka perlu untuk memberikan komitmen supaya amalan tersebut tidak boleh dilaksanakan ataupun diamalkan pada masa jangka terdekat ataupun pada masa jangka masa panjang. Jadi kerana sehingga kini kita tidak dapati mana-mana kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menganggap bahawa lompat parti merupakan satu kesalahan, maka kedua-dua mereka masih lagi gagal membuktikan bahawa mereka berada di tahap integriti yang tinggi sebagai pemimpin. Betul? Kesalahan daripada segi undang-undang ia tidak, tapi daripada segi moral untuk melompat parti itu saya bersetuju bahawa ia salah. Saya ulangi. Jadi kerana kita tidak jumpa mana-mana kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk membantah ataupun menganggap perbuatan lompat parti sebagai tidak beretika, maka kerana itu kita menganggap bahawa kedua adalah pemimpin yang berada di tahap integriti tertinggi sebagai pemimpin politik dalam dunia demokrasi. Betul? Ada beberapa pecah, berulang lagi suara tidak jelas yang di penghujung. Okey. Kerana kedua-dua mereka tidak membantah, tidak menganggap perbuatan lompat parti itu salah, maka atas dasar itu kita perlu menganggap bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan watak-watak lain bukanlah watak yang mempunyai integriti yang tinggi dalam dunia demokrasi. Betul? Dalam saya nak katakan untuk keseluruhan saya tidak bersetuju. Pada part ini mereka masih lagi gagal membuktikan seperti mana yang Ustaz Salman menyebutkan sebentar tadi. Okey, cantik. Jawapan yang sangat bagus. Saya dapat jawapan yang saya nak. Melihatkan setakat ini perbincangan kita menunjukkan bahawa dalam beberapa kes di mana Ustaz telah mengakui kelemahan-kelemahan yang ketara yang berlaku yang ada dalam diri Tun Dr. Mahathir sendiri dan juga Pakatan Harapan. Seterusnya, saya nak pergi kepada tajuk berkaitan dengan imej Islam di bawah kepimpinan PH. Jadi sebenarnya banyak perkara yang berlaku ketika kepimpinan PH. Antaranya dalam kes serangan ke atas Dr. Zakir Naik ketika itu, dalam kes tulisan Jawi yang sehingga akhirnya Dr. Mazli Malik diberhentikan, dalam kes berkaitan dengan sekolah Cina, dalam kes berkaitan dengan adib, dalam kes berkaitan dengan undang-undang, banyak perkara yang menyebabkan orang Islam berasa rungsing dan banyak kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh menteri, dikeluarkan oleh Kula Sedaran orang Melayu pendatang, dikeluarkan oleh Waita Murti, dikeluarkan oleh Ramasamy yang menunjukkan bahawa mereka membawa satu serangan ataupun menimbulkan rasa tidak puas hati, tidak tenteram kepada orang Melayu ataupun orang Islam. Soalan saya, kebencian orang Melayu ataupun orang Islam kepada PH, apakah dia persepsi ataupun ia benar-benar berlaku? Ada fakta di sebalik itu yang benar-benar berlaku? Persepsi itu dibentuk apabila wujudnya kelemahan mengemudi ataupun mengawal media dan juga bagaimana pimpinan-pimpinan itu sendiri gagal mengawal laras bahasa mereka. Sehingga setiap daripada mereka cuba untuk menjadi hero kepada penganut agama yang mereka wakili ataupun bangsa yang mereka wakili. Ini adalah satu hikmah yang besar dipelajari oleh seluruh pimpinan dan parti-parti komponen oleh Pakatan Harapan yang wajib diperbaiki. Dan watak-watak ini sekiranya
Pakatan Harapan itu ingin pergi lebih jauh, tidak boleh untuk berada di situ sekurang-kurangnya bagi mandat yang ada tatkala insya-Allah dalam jangka waktu terdekat kerajaan mandat rakyat itu akan kembali semula ke Putrajaya. Baik, Maka soalan pada lanjutan dari hakikatnya itu. Soalan lanjutan daripada itu, ketika penghujung hayat Pakatan Harapan sebelum dijatuhkan oleh Perikatan Nasional, apakah ada tanda-tanda mereka cuba untuk mengubah situasi ini untuk menjadikan mesra kepada orang Melayu dan orang Islam, ataupun sehingga kerajaan PH jatuh tidak ada langsung percubaan itu? Pada pandangan Ustaz. percubaan itu ada bukan saja pada pandangan, daripada pengalaman saya, pertemuan saya dengan watak-watak yang selalu dikontroversikan dan mereka ingin memberi, cuma ialah waktu dan mungkin gaya faham yang gagal untuk digarap oleh pimpinan-pimpinan, sebahagian pimpinan itu. Dan apabila kita lihat watak yang ada yang sepatutnya bertanggungjawab memperbaiki image Pakatan Harapan itu di media hari ini bergerak pergi kepada Perikatan Nasional, dan orang yang perlu untuk bertanggungjawab apabila Ustaz Salman menyebutkan tentang nama saudara Adib, apabila dipersalahkan kepada satu pihak yang tidak ada kaitan secara langsung, tetapi ada pada Kementerian Dalam Negeri yang ingin selalu diangkat kata pembunuhan Adib dan sebagainya, tetapi orang yang sama telah pun masuk dalam Perikatan Nasional. Perubahan itu Saya nak potong sedikit di situ. Pada kes pembunuhan Adib, ia bukan tentang persepsi semata-mata, tetapi tentang tindakan. Apakah Ustaz bersetuju? Bayangkan, setelah kes itu berlaku, kita ada Menteri Agama, Datuk Seri Mujahid, Dr. Mujahid, yang pergi berjumpa dengan pemimpin kuil, berdiri bersama-sama, mengangkat tangan, solidariti ke damai, kalau saya tak tahu. Sedangkan rekod berhari-hari, kenyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin kuil adalah kenyataan yang palsu, kenyataan yang tidak benar. So sebenarnya dia bukan tentang persepsi semata-mata, tapi tindakan menteri-menteri PH sendiri. Hari-hari awal ada 3 orang menteri, Gobin, Kulasegaran dan saya tak ingat menteri ketiga, buat press statement menyalahkan pihak polis, dan seterusnya Menteri Agama angkat tangan dengan pemimpin kuil untuk menunjukkan okey, kami berdamai dan tak ada masalah. Itu yang berlaku. Kalau saya katakan adakah itu benar ataupun itu tepat, saya katakan itu tidak tepat. Saya berterus terang di sini, saya katakan itu tidak tepat, itu tidak cermat. Bagaimana persepsi yang dibuat, yang mana perlu untuk ditakdimkan, untuk perlu diawalkan bagi mengurus persepsi ketika itu. Tak kala kita tahu isu perundangan terhadap tanah tersebut, yang mana yang sebenarnya tepat dari segi undang-undang, yang mana yang daripada segi politiknya perlu dilakukan, gagal untuk dilunaskan. Yang saya sebutkan tadi bukan persepsi terhadap tindakan menteri-menteri itu tadi. Yang saya ingin katakan tadi bagaimana tindakan susulan perundangan terhadap kes saudara Adib, yang sehinggalah berlakunya pertukaran kerajaan Perikatan Nasional juga tidak kunjung tiba penyelesaiannya. Jadi saya tidak menjadi apologetik untuk mempertahankan watak-watak yang bermasalah, yang tersilap, yang kurang sensitivity ketika itu. Tapi yang saya tekankan bagaimana ada sebahagian isu yang dimanipulasikan, ada sebahagian yang memang berlaku kesilapan pada kelompok pimpinan-pimpinan yang kurang sensitivity, iaitu daripada pimpinan Pakatan Harapan sendiri. Okey, saya rasa jawapan itu adil. Di sudut perundangan, proses itu adalah proses biasa yang berlaku ketika mana-mana kepimpinan, betul. Tapi di sudut tindakan kepimpinan politik, terutamanya beberapa orang menteri, saya fikir mungkin Ustaz tak nak sebut, tapi saya boleh ulangkan apa yang saya sebut tadi. 3 orang menteri yang buat press statement menyalahkan pihak polis, termasuk Menteri Agama, ini semua adalah tindakan yang tidak cermat pada ketika itu. Saya fikir jawapan ini adalah jawapan yang jujur, yang bagus dan jujur. Seterusnya, saya nak pergi kepada isu seterusnya. Baik, isu ini agak panas. Dibandingkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya nak lemparkan fakta dahulu sebelum saya tanya Ustaz soalan ni. Pertama sekali, Datuk Seri Anwar Ibrahim menganggap segala tuduhan liwat yang dilontarkan kepada beliau merupakan konspirasi peringkat tertinggi yang melibatkan Perdana Menteri. Tun Dr. Mahathir pula berpandangan bahawa ini bukan konspirasi, ini adalah proses perundangan yang biasa sebagaimana dilalui oleh orang-orang lain, dan akhirnya pada zaman Datuk Seri Najib, beliau telah didapati bersalah dan beliau dijatuhkan hukuman sebelum diberi pengampunan oleh Yang di-Pertuan Agong pada ketika itu. Jadi, kita berada dalam situasi sama ada Tun ketua konspirasi paling besar yang telah mempergunakan segala
kekuatan negara untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun Tun bukan begitu, tetapi Datuk Seri Ibrahim adalah seorang yang menghadapi masalah moral yang sangat besar dan dibuktikan di mahkamah. One out of two, sama ada ini ketua konspirasi ataupun ini berada dalam masalah moral yang paling tinggi. Soalan saya, adakah Ustaz bersetuju bahawa kalau kita rankkan ketiga-tiga orang, Tan Sri Muhyiddin Yassin tidaklah lebih buruk daripada kedua-dua orang pemimpin ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun mungkin Tan Sri Muhyiddin Yassin lebih baik daripada kedua-duanya. Dan mustahil Tan Sri Muhyiddin Yassin berada pada kedudukan yang lebih buruk daripada kedua-dua mereka. Minta komen Ustaz. Saya tidak mengetahui tentang isu-isu kalau ingin, saya tidak berapa selesa kerana ada beberapa isu-isu yang sama yang bersifat dalaman ataupun yang bersifat yang kita boleh katakan politik selak kain ini yang juga pernah dikaitkan dengan Tan Sri Mahyudin. Okay? Dan bukan sahaja ketika itu, bahkan ada yang mungkin kalau ingin bertanyakan semasa menjadi menteri besar dan lain-lain. Saya tidak berada pada satu posisi untuk memberikan penilaian siapa di antara mereka lebih buruk akhlaknya, lebih buruk moralnya, ataupun lebih buruk prestasi kejahatannya. Itu saja bagi saya. Okey, saya nampak Ustaz tak selesa untuk menjawab soalan ini, tetapi sebenarnya yang saya lontarkan adalah dua perkara. Satu, persepsi, dan yang kedua, yang saya lontarkan adalah salah satu di antara dua fakta ini mesti betul. Kalau Tun bukan ketua konspirasi tertinggi, artinya segala proses perundangan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah benar. Kalau Tun adalah ketua konspirasi tertinggi, artinya segala tuduhan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah konspirasi tersebut. Jadi kita tak ada jalan keluar daripada dua situasi ini. Artinya salah seorang daripada mereka berdua bermasalah dan tak ada jalan keluar. Betul tak? Itu adalah pilihan yang diberikan. Saya kira kalau untuk berada pada posisi menilai keduanya, saya tidak memilih untuk mengambil posisi menilai sebab soalan asal adalah tiga, memasukkan Tan Sri Mahyudin. Okay. Kemudian dia kembali kepada dua, antara Tun ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sama ada benar Tun menjadi ketua konspirator itu ataupun Datuk Seri Anwar itu benar-benar masalah moral, saya kira saya tidak pada posisi untuk memberikan komentar terhadap itu. Okey, saya juga tidak dalam posisi yang sama, cuma mungkin kita boleh bersepakat sama ada, betul? Sama ada ini ketua konspirasi ataupun segala pembuktian terhadap ini. Yang lagi satu adalah berdasarkan proses mahkamah yang adil tanpa konspirasi. Boleh kita bersetuju atas itu? Saya tidak menafikan wujudnya pilihan tersebut seperti yang disebutkan. Okey, saya rasa kita jelas dalam masalah itu. Seterusnya, saya nak bertanya masih lagi terus tentang masalah kepimpinan. Kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sepanjang berapa bulan ni? 3 bulan dalam berhadapan dengan krisis COVID dan sebagainya. Berbanding dengan kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad sepanjang 22 bulan. Saya nak tanya di sudut komunikasi, di sudut keterampilan, di sudut menunjukkan rasa faham akan kesusahan rakyat, di sudut menunjukkan sebagai seorang pemimpin yang tidak bersifat pendendam ketika melakukan kenyataan dan sebagainya. Saya nak minta pandangan Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz tentang perbezaan antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad? Okey. Watak sederhana, watak yang lebih bersahaja itu saya tidak boleh nafikan bahawa ianya memang ada pada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk berlaku adil. Walaupun saya tidak bersama dengan kamp beliau, saya tidak boleh untuk berlaku tidak jujur untuk menyatakan bahawa keseluruhan yang ada pada beliau itu adalah buruk-buruk belaka. Tidak. Tetapi yang saya ingin tegaskan bahawa daripada segi nilai komunikasi yang bersahaja dalam keadaan tekanan yang ada ketika itu, boleh diberikan markah yang baik terhadap gaya penyampaian dan komunikasi yang dilakukan oleh Perdana Menteri ke-8 ini. Cuma penolakan terhadap beliau itu tidak hanya pada isu tersebut, tetapi soalan yang tadi menyangkut tentang bagaimana gaya penyampaian, ya, ada satu markah yang baik terhadap gaya penyampaian ketika mana berbicara melalui siaran langsung kepada rakyat di TV. Okey. Jadi kalau kita panjangkan,
Okey, kalau kita panjangkan daripada soalan itu, bukan secara keseluruhan tetapi komunikasi dengan rakyat, Tan Sri Mahyudin Yassin lebih baik daripada Tun Mahathir, betul? Markah yang baik boleh diberikan kepada beliau. Baik, daripada itu saya ingin pergi kepada soalan seterusnya. Kalau diadakan pilihan raya umum sekarang, saya percaya ini satu isu yang besar di mana satu ketika dahulu Datuk Rais di mana Ketua Biro Kajian Dasar Bersatu mengeluarkan kenyataan kalau undi kita kalah. Itu dibantah oleh ramai orang, termasuk dibantah oleh Tun sendiri, dan Ustaz Abu Hafiz merupakan timbalan beliau dalam biro tersebut. Jadi soalan saya sekarang, kalau diadakan pilihan raya sekarang dalam keadaan komunikasi Tan Sri Muhyiddin Yassin lebih baik daripada Tun, sebagaimana kita setuju, apakah PH boleh menang? Saya kira untuk menilai beliau bukan sekadar dengan komunikasi yang diberikan oleh Tan Sri Mahyudin. Untuk kemenangan sesebuah party coalition, kegabungan untuk ketika ini tidaklah boleh secara saintifiknya dinilai daripada gaya penyampaian Tan Sri Mahyudin Yassin. Bahkan pada keutuhan gabungan parti-parti itu perlu diambil kira dalam Perikatan Nasional, sebab kita katakan adakah meletakkan watak itu boleh mengalahkan Pakatan Harapan. Saya kira tidak adil hanya untuk dan tidak cermat untuk hanya mengambil sudut komunikasi tanpa melihat kepada struktur yang ada dalam Perikatan Nasional yang berbantah-bantahan yang kita tahu daripada blok Timbalan Presiden UMNO dan yang lain-lain. Tapi bantahan dalam Perikatan Nasional tidak seteruk bantahan di dalam Pakatan Harapan. Pakatan Harapan tak boleh nak pilih Perdana Menteri pun. Siapa calon Perdana Menteri sekarang? Untuk kita boleh katakan ada dua lah, antara Dr. Mahathir ataupun Anwar Ibrahim. Jadi artinya Pakatan Harapan tidak ada calon Perdana Menteri pun? Untuk kalau katakan pilihan raya umum, saya tak setuju. Untuk Perikatan Nasional, cuba tanya pada mereka, siapa calon Perdana Menteri mereka untuk PRU ke-15? Mereka juga tak boleh menjawab dan mereka menyatakan secara jelas perikatan ini akan hanya berakhir pada pilihan raya umum yang sebelum pilihan raya umum ke-15. Bermaksud mereka tidak menamakan satu, tetapi kami telah pun mempunyai dua nama dan sekiranya pada PRU 15 sekiranya habis pada term, berkemungkinan besar Tun Dr. Mahathir juga akan taqa'ud ataupun akan retire daripada politik itu sendiri. Saya nak ulas sedikit. Jadi kami, PH artinya menunjukkan kami ini bersedia, kami boleh mengajukan dua nama. Tetapi dua nama itu adalah dua nama yang saling bergaduh, dua nama yang saling mengeluarkan kenyataan yang membantah sesama sendiri, dua nama yang penyokong-penyokong mereka saling bertikaman dan dua nama yang berebut untuk menjadi Perdana Menteri, betul? Dan dua nama ini pernah bersama-sama secara atas kertas bekerjasama dan memenangi PRU ke-14 yang lalu. Okey, adil. Untuk PRU ke-15, situasinya sama, siapa pun tak tahu Perdana Menteri, cuma ketika perubahan kerajaan berlaku, Perikatan Nasional lebih firm daripada Pakatan Harapan di mana mereka bersepakat untuk memilih Tan Sri Mahyudin Yassin dan Pakatan Harapan tak tahu nak pilih siapa, nak pilih Tun ataupun nak pilih Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu betul? Pada untuk PRU ke-15. Ketika perubahan kerajaan ini berlaku. Benar. Okey, cantik. Saya suka jawapan tu. Soalan seterusnya tentang isu perundangan. Jadi, ini perkara yang panas ketika ini. 100 hari setelah perubahan kerajaan, bekas Ketua Menteri Sabah, Musa Aman dilepaskan 46 kesalahan oleh pejabat peguam negara. 46 pertuduhan oleh pejabat peguam negara. Reza Aziz baru-baru ini dilepaskan daripada pertuduhan. Dan saya lihat Ustaz komen tentang benda ini. Tapi saya nak lihat, kalau kita ke belakang sedikit, 100 hari selepas kemenangan Pakatan Harapan, menang Jun pada bulan Ogos ataupun September, terdapat dua kes berprofil tinggi juga telah digugurkan pertuduhan. Pertama, pertuduhan kepada Datuk Seri Syafiq Abdal digugurkan dalam kes 1.5 bilion ketika beliau menjadi Menteri Pembangunan Luar Bandar. Yang kedua, kes rasuah melibatkan Lim Guan Eng. Kedua-dua ini digugurkan oleh Peguam Negara dan juga pendakwa raya pada ketika itu lebih kurang 100 hari setelah PH menang. Dan kedua pertuduhan yang saya sebutkan tadi, Musa Aman dan juga Reza Aziz, digugurkan lebih kurang 100 hari selepas PN menang. Apa beza antara kedua-dua ni? Pertama,
kalau nak katakan adanya perbezaan, ada. Seingat saya, dan saya mungkin yang pembacaan saya mungkin kemungkinan adalah benar, iaitu pertuduhan itu digugurkan dan diberikan yang kita kata sebagai dibebaskan tanpa dilepaskan. Dilepaskan, bahasanya begitu. Bermaksud apabila wujudnya evidence yang baru, maka sebuah pertuduhan boleh dilakukan kembali kepada pemimpin-pemimpin yang disebutkan daripada Pakatan Harapan itu. Berbeza. Okey. Berbeza. Kalau nak katakan ada perbezaan, saya akan pergi kepada penjelasan saya yang lain. Kalau katakan seperti Musa Aman, ianya dibebaskan dan dilepaskan. Menurut beberapa pengamal undang-undang menyebutkan bahawa tiada pertuduhan baru boleh dilakukan, sungguh pun adanya bukti-bukti baru yang bukti-bukti baru yang dijumpai. Secara umum, amalan ini bagi saya sekiranya wujudnya kes, biarkan mereka untuk bertempur di medan mahkamah. Okay, itu adalah bagus. lebih baik untuk seluruh proses perundangan dan persepsi rakyat terhadap sebuah kerajaan. Okey, saya cuma kalau katakan saya cuma nak betulkan kalau atas alasan Ustaz bahawa dilepaskan tanpa dibebaskan, okey. Tapi dilepaskan dan dibebaskan tak okey. Cuma saya nak balik kepada situasi sebenar. Situasi sebenar pada tanggal 3 September 2018, Mahkamah Tinggi Pulau Pinang hari ini melepas dan membebaskan bekas Ketua Menteri Pulau Pinang Lim Guan Eng daripada tuduhan rasuah. Melepas dan membebaskan. So exactly kan sama, cuma bezanya dalam kes Lim Guan Eng, permintaan daripada Timbalan Pendakwa Raya kemudian dipersetujui oleh hakim pada ketika itu, dan berbeza dengan kes Musa Aman di mana Peguam Negara sendiri menggugurkan, melepas dan membebaskan beliau. Jadi saya tak nampak perbezaan. Sama. Di mana perbezaan antara mereka? Bermaksud sebab tu saya katakan bahawa amalan sebegini perlu untuk dihentikan. Sekiranya ada kes yang mana mempunyai merit dan bagaimana perlu untuk diberikan sebuah institutional reform tersebut, bagaimana SPRM, bagaimana AG perlu begitu benar-benar bebas dan dikembalikan kepada tugas mereka yang hakiki. Dan amalan ini secara peribadi, saya mengatakan ia akan menyusahkan saya seperti ini untuk menjawab bagi pihak yang lain, kerana ia bertentangan pada prinsip saya sekiranya ia benar-benar. Sebab tu dia perlu bermula daripada agensi-agensi penguatkuasaan ini. Kalau pertuduhan itu dilakukan atas motif politik, maka ini akan menjadi masalah. Sekiranya pada Pakatan Harapan, pada Perikatan Nasional, pada UMNO, PAS Bersatu dan sebagainya itu memang ada salah guna kuasa, ambil tindakan. Kerana itulah yang akan menyebabkan negara ini lebih baik. Jadi pandangan Ustaz, ini bukan kesalahan PN, ini bukan kesalahan PH, ini kesalahan yang melibatkan banyak pimpinan parti politik dan tak ada parti yang boleh ambil kredit dan dia berlaku di mana-mana. Okey, kita begitu. Bagaimana? Tidak ada siapa parti politik yang boleh untuk mengambil kredit atas perkara tersebut. Di atas perkara integriti Secara dan juga umum saya accountability. secara umum saya kira pada semua parti-parti itu ada masalah tersebut. Dan untuk soalannya untuk menyatakan bahawa mereka 100% untuk mengatakan suci, kita memerlukan kepada pimpinan-pimpinan muda mungkin untuk mengambil alih yang mana mereka tidak mempunyai bebanan-bebanan silam yang lama. Jadi satu lagi soalan terakhir tentang isu ini sebelum kita beralih kepada isu lain. Saya ingat kita tak ada banyak masa lagi. Jadi pertuduhan kepada Musa Aman, asalnya pertuduhan dan kemudian kes itu digugurkan. Ketika pertuduhan itu dibuat, saya melihat beberapa tahun ke belakang sebelum PH6, serangan Sarawak Report pada ketika itu, Sarawak Report bercakap tentang banyak perkara, tentang skandal Musa Aman, tentang skandal Reza Aziz, tentang skandal WarMD. Tapi skandal paling besar yang diketengahkan oleh Sarawak Report adalah Tun Taib Mahmud. Skandal paling besar dan yang paling awal diketengahkan adalah Tun Taib Mahmud. Kerana Tun Taib Mahmud tidak lagi aktif pada ketika PH menang, pendakwaan diteruskan kepada 1MDB
pendakwaan diteruskan kepada Musa Aman, kepada Reza Aziz, kepada Datin Seri Rosmah dan sebagainya, Tun Taib tidak disentuh dan tidak diganggu. Dan alasan yang dikemukakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada ketika itu adalah tidak ada laporan, tidak ada tindakan. Pada pandangan Ustaz, apakah itu tindakan yang adil ataupun bermotifkan politik? Memilih orang yang aktif di dalam politik dan membiarkan orang yang mungkin barangkali kawan, iaitu Tun Taib. Secara jujur saya katakan, semua pihak termasuk Tun Taib tidak boleh untuk dilepaskan daripada siasatan, dan sekiranya ada merit perlu untuk didakwa dan dibawa ke medan kehakiman. Saya setuju. Saya sangat bersetuju di mana kita boleh sampai kepada titik pertengahan di sini dalam bab integriti, dalam bab mengagung, meninggikan perundangan, tidak ada parti yang kemas, Benar. bersih dan telus pada ketika ini. Baik, soalan terakhir sebelum kita berhenti pada sesi hari ini. Kalaulah 5 ahli parlimen yang masih tinggal bersama dengan Bersatu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Seri Mukhriz, Dr. Mazli, Syed Saddiq dan sebagainya, kesemua mereka bersepakat untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional kalau itu berlaku. Apakah pendirian yang akan diambil oleh Ustaz? InsyaAllah saya tidak bersama dengan mereka sekiranya mereka bersama dengan Perikatan Nasional yang menyanggah dengan prinsip dan juga kenapa saya menyertai politik secara aktif, secara partisan. Okey, bagus jawapan itu. Cuma setelah tekanan soalan dan sebagainya, saya ingin, ini noktah terakhir yang mungkin saya bersetuju dengan Ustaz. Saya mendengar jawapan ini daripada Ustaz Abu Hafiz dan ada seorang lagi saksi hidup yang bersama. Ketika itu kita makan malam di restoran Arab, makan masyawi bersama dengan kita Dr. Rozaimi Ramli. Saya tak pasti sama ada saya ataupun Dr. Rozaimi yang mengajukan soalan ini, apakah pendirian yang akan Ustaz ambil kalau Bersatu keseluruhannya meninggalkan PH? Pada ketika itu Ustaz akan resign daripada politik dan Ustaz masih lagi memberikan jawapan yang sama. Jadi dengan itu saya melihat bahawa berdasarkan perbincangan kita, banyak kepincangan, banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak kesalahan di pihak PH itu sendiri. Dalam masa yang sama, saya berharap bahawa Ustaz mempunyai masa depan yang baik di dalam politik dan terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah kalau ada kesempatan pada masa yang akan datang, kita cuba dapatkan lagi tokoh-tokoh lain untuk bersama dengan kita. Saya bagi masa 1 minit terakhir untuk Ustaz buat rumusan sebelum kita tangguhkan majlis pada hari ini. Okay. Politik Malaysia perlu untuk diselamatkan. Dan hayat politik yang baik itu ada pada anak-anak muda. Pada saya, pada Ustaz Salman dan yang lain-lain. Politik bukan bermaksud politik kepartian, tetapi politik kenegaraan. Anda boleh jadi tidak menjadi ahli parti, tetapi anda sebagai rakyat Malaysia dan kita semua perlu untuk menjaga rumah besar Malaysia ini dengan memberikan harapan baru untuk Malaysia yang lebih baik, yang lebih jujur, yang lebih berintegriti. Pemimpin itu pergi dan datang dan pergi. Tetapi prinsip dan juga istiqamah di atas kebenaran itu perlu ada. Saya berada pada parti yang tidak mungkin ada kesempurnaan. Al-kamalulillah. Kesempurnaan itu milik Allah. Siapapun saya menyanjungi Tun Dr. Mahathir, merupakan pemimpin idola saya. Tetapi bukan bermaksud saya menganggap beliau sebagai orang yang sempurna. Ada perkara yang saya telah memberikan pandangan berbeza selama 22 bulan. Kerajaan Pakatan Harapan tegak sebagai kerajaan persekutuan. Dan insya-Allah dalam beberapa hari dan minggu ke hadapan sekiranya kerajaan mandat rakyat Pakatan Harapan itu kembali ke Putrajaya. Perkara yang sama insya-Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kepada saya pendirian yang sama. Sama ada pada posisi apa sekalipun untuk bercakap benar dan menjauhkan kita daripada berbohong sekadar untuk mendapat kehabuan dunia. Wallahu taala alam. Pandangan peribadi saya mengharapkan yang terbaik untuk kerjaya politik Ustaz, tetapi untuk Pakatan Harapan kembali memerintah, saya tak tahu sama ada itu lebih baik ataupun itu lebih buruk. Kita akan lihat dan kita akan saksikan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada hari ini. Diharap pada masa-masa akan datang kita boleh dapatkan tokoh-tokoh yang mempunyai pandangan politik yang berbeza untuk mengemukakan idea untuk dicabar dan untuk mempertahankan diri mereka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.